teruskan dengan 5.3. Baik. Macam saya cakap tadi lah. Bab ni 3M sama dengan 3S. Apa tu? 3M Malayan Union Merdeka Malaysia sama dengan 3S. 3 idea. Okay, 3 step, 3 langkah. Apa benda dia? Pertama, idea. Kedua, laksana. Ketiga, reaction. Idea dah mari. Kedua, macam mana kau buat. Yang ketiga, reaction. Reaction tu, apa pendapat anda? Begitu. Sekarang ni, apa pendapat negara-negara tersebut? Gitu. Sekarang 5.3, apa pendapat anda tu bukan pendapat pasal Malaysia dah tubuh ataupun tidak. Pendapat pasal idea sahaja. Tunku bagi tahu. Okey semua. Kita orang akan bergabung collaboration Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. Apakah tindak balas anda? Macam tu. Itu reaction. Reaction pada idea dia. Belum tubuh lagi. Itulah dia. So, itulah 5.3. Reaksi dia, bila involve negara lain, involve Singapore, involve Brunei, involve Sabah, involve Sarawak. Bila involve negara lain, reaksinya mesti ada reaksi dalam dan juga luar negara. Reaksi kita dan juga reaksi negara jiran. Paling senang, reaksi buat peta alir atau peta pokok pecah dua. Reaksi tempatan, reaksi orang negara kita, Melayu, Cina, India, paling mudah setuju semua. Tak payah pergi jauh, setuju. Okay, setuju. So, ada reaksi positif, negatif, okay. Tempatan semuanya setuju. Pemimpin, penduduk, semua sambutan baik. Parti politik setuju. Pendapat lain pun tak apa, setuju saja. Semua UMNO setuju je dengan pendapat Tunku Abdul Rahman. Perlu pergi jauh? Tak perlu. Dekat mana saya nak bagi fokus lagi? Tempatan ni, dekat mana yang setuju semua tu? Tanah Melayu. Okey, tanah Melayu. Tetapi kita kena fikir. Because ada kedah dah accent dia keluar. Kita kena fikir sikit. Tanah Melayu setuju lah. Orang yang kita nak ajak masuk orang Sabah Sarawak tu setuju ke macam kau lah. Jom lepak mamak jom malam ni. Lepas tu kau kata, ada hal lah malam ni. Tak ada kena ikut juga. Itu dah paksa namanya. So kena tanya setuju ataupun tidak Sabah atau Sarawak. Kita ajak dia, invite dia masuk. Awak nak ke tak nak? Macam tu. So sekarang ni invite lah Sabah, kita invite lah Sarawak, kan? Sarawak macam biasa, orang kat dunia ni berbeza. Ada sokong, ada lawan, kan? Tak semua setuju dengan kita. Tapi yang setuju tu memang okey lah. Sarawak yang bersetuju ialah Barjasa. Sebab dia berjasa kepada negara kita. Kan? Senang lah ingat. Barjasa Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob. Lepas tu Panas Pesaka ingat Temenggung juga dia punya pemimpin. Dan SCA ni apa? Senang Sarawak, Sabah sama je. Dua-dua nama SCA. Sebab depan nama sama, Sabah Sarawak start dengan S. A belakang sama, Association, Persatuan. C tengah sama, Chinese, Persatuan Cina. So SCA. Semua ini sokong. Okay, dekat Sabah ada yang menentang. 1, 2 saja. Sup. Pesap Sup. Dia WhatsApp ke orang tu. Dia tak nak setuju. Dia sup So sup ini tak setuju. Dengan snap. Snap ni bahasa Inggeris sentak. Dia sentak dengan tindakan Tunku. So dia tak setuju. Gitu. Lepas tu snap ini macam orang biasalah. Awak dah buat salah, awak sentak, awak marah, awak melawan. Tapi in the end, bila awak tahu awak salah, awak buat apa? Awak mengaku salah awak kan? Awak mengaku kan? Awak setuju kan? Sama lah dengan snap. Dia sentak, dia snap, mula-mula dia lawan, lepas tu dia sokong. Itulah dia snap. Dah siap Sarawak. Parti-parti dia bacalah sendiri. Lepas itu
Yang sokong tadi nak masuk ni, dia buat satu perikatan baru, iaitu Parti Perikatan Sarawak. Yes. So, Sarawak Alliance. Itu nama dia. Sarawak Alliance pada Januari 63 untuk masuk Malaysia. Dah setuju kan? Majoriti dah setuju. Sabah, apa pula jadi dia? Sabah peringkat awal, mula-mula peringkat Sabah apa kat awal, dia curiga, dia bimbang. Sebab dia bawah British. SBUB dah bagi bawah British direct, betul? So, bila kita bawah penjajah, kan penjajah kan majukan kita kan? Dia bagi infrastruktur, dia bina itu ini, dia buat pentadbiran kan? Dia majukan kita punya sebab dia nak eksploitasi ekonomi kita. Itu taktik dia kan? Taktik dia lain macam sikit. So, bila dah maju, orang Sabah rasa, perlu tak aku merdeka lagi? Perlu ke? Aku dah okey dah. Aku dah kaya. Aku dah anak seorang jutawan. Aku dah kaya. Perlu ke aku merdeka? So dia orang macam curiga. Awal curiga and risau, bimbang. Sebab perlu ke? Sebab British dah bagi saya segalanya. Tak ada keperluan untuk bergabung. British pun dah jamin keselamatan. Komunis tak ada. Itu sebab dekat tadi dia kata rational tu tadi, komunis, clandestine communist organisation tu kat Sarawak je. Ada dia cakap kat Sabah tak? Tak ada. Sebab Sabah tentera British dah jaga. Komunis tak ada, gilek. Macam tu, lemah. Nampak tak? Cuma kalau Sabah tu, hal dia dengan Filipin, dengan Sulu, kan? Yang kita gaduh-gaduh kan, Sulu nak masuk. Itu saja. Jadi Sabah macam, alah nak masuk tak nak, Dia dilema. Buah dilema. Tu delima. Lain. Macam tu kan? Okay, so, awal-awal macam tu. Tetapi in the end of the day, macam biasalah. Ada sokong, ada tak sokong. Yang setuju ialah parti politik utama. Nama dia Ungko Usno Pasuk Momogun. Nama yang Momogun ni dia sokong. Dengan SCA. SCA Sabah Sarawak sama saja. China kan? Dia nak secara setara dengan dia. Dia nak dia dapat pembangunan yang setara. Jadi masuk Malaysia dia dapat benda tu. Jadi tak kisahlah kau Sabah ke Sarawak, dua-dua SCA nama sama pula tu, perangai pun sama lah. Perangai pun sama. Macam tu boleh Alright. Sarawak SCA. So USNO ni parti utama, siapa namanya? Datu Mustafa. Nama tadi kan? Datu Mustafa sokong idea dari awal lagi. Kan tadi kita dah cakap kan, dia sokong kan? Lepas tu parti politik Sabah. Okey. Sarawak, Sabah kembar. Dua-dua buat benda sama. Kalau tadi Sarawak buat Sarawak Alliance, Perikatan Sarawak. Sabah buat apa? Sabah buat Sabah Alliance. Dah. Settle. Awak tak payah hafal panjang. Memang dua-dua benda yang sama kan? Dia buat Sarawak Alliance, dia buat Sabah Alliance, sokong Malaysia. So, dia sokong Sabah Alliance terdiri daripada Ungko tadi, USNO dah tukar nama USNO United jadi UPCO. Lepas tu Pasuk Momogun Democratic Party dan juga Sabah Indian Congress SIC. Kalau Malaysian Indian Congress jadi MIC kan. Ni kat Sabah lah, SIC lah. Okay, so menentang. Macam saya kata, ada orang sokong, ada orang lawan. Tak boleh kita semua je betul, tak boleh. Kan? So betul yang sokong dah ada. Yang tak sokong pun ada juga. Yang tak sokong dia kata lebih pada pemimpin dan penduduk Sabah, mereka nak merdeka asing. Mereka nak merdeka asing kat tepi. Dia tak nak dia nak merdeka. Tapi dia tak nak merdeka dengan tanah Melayu. Dia tak nak share. Over kan? Over. Dia tak nak share. Tu Sabah. Itu yang melawan tu. Dia nak seorang-seorang solo. Ataupun semua kat Borneo yang ni Sarawak, ni anjing Sabah. Kan Sabah macam anjing sikit dia punya bentuk kan. Anjing tu. Okey. Dan Sabah dengan Borneo, dia nak semua merdeka sekali bentuk negara Borneo. Dia nak merdeka tapi nak cara macam tu. Yang melawan tu lah. Lepas tu dia tanah Melayu ni terasing seperti India dan Filipina. Lepas tu dia persoalkan kerajaan tempatan kena sesuaikan diri, jarak dah lah jauh kan. So dia nampak orang Sabah Sarawak ni dua-dua kan kembar. Dia nampak yang sokong tadi buat barisan Alliance kan. Alliance Sarawak Alliance, Sabah Alliance. Diorang kenalah buat alliance nak lawan. So lawan kita lawan. Macam tu. Kenalah lawan. So kenalah buat alliance juga. So parti-parti yang membangkang tadi buat alliance diorang. Barisan Bersatu ataupun United Front. Siapakah yang melawan? Cuba tengok Sarawak siapa?
Sub man, sub lawan. Lepas tu kat Sabah siapa buat? Donald Stephens, Ungko lawan. Lepas tu pengerusi SUPP, lepas tu Parti Rakyat Brunei AM Azhari. Itu sebab Brunei keluar awal. Dia tak nak merdeka dengan kita. Boleh faham dekat situ. Lepas itu, ini dekat tempatan. Negara jiran lagi best. Negara jiran ada Singapura, kita ada Indon, saudara serumpun ya. Kita ada Indon, kita ada Brunei pun ada. Brunei, kita ada Thailand, kita ada Filipina. Ini keliling kita. First Singapura, dia pun dijemput masuk kita. Macam biasalah. Yang dijemput ni dia ada dua je. Lawan ke sokong? Lawan, sokong kan? Ada yang sokong, ada yang lawan. Singapura majority Cina. Okay, betul? So People Action Party, Lee Kuan Yew Pak, panggil Pak cukup. People Action Party PAP sambut baik. Parti Buruh Singapura setuju, tetapi anggap benda tu sukar. Parti Buruh. Okay. Pedagang pengusaha industri sokong. Kenapa? Orang industri sokong. Kenapa? Bila sokong, pasaran orang besar. Lagi ramailah orang nak beli barang orang. Sebab sekarang kita dah ada pasaran Tanah Melayu. Kita ada orang Sabah Sarawak nak beli barang kita. Kalau kita tak gabung dengan diorang, Singapura hanya berdagang dengan Singapura saja dan dengan orang British saja. Boleh nampak dekat situ perbezaan dia? Yes, okay. So mesti ada yang menentang. Yang menentang semua yang radikal. Okay. Parti Rakyat Singapura, PRS, bukan Pemimpin Rakyat Sebaya, itu PRS lain, itu kat Malaysia je. Okay. Lepas tu Barisan Sosialis juga melawan. Sebab dia menganggap Barisan Sosialis, Komunis, apa-apa parti yang berhaluan kiri, yang radikal, dia anggap bila kita bersatu macam ni, dia seolah-olah neokolonisme. Apa tu? Penjajahan. Kolonial, penjajahan. Neo tu apa? Neo dia dekat-dekat dengan apa? Neo barulah. Neo, kau fikir Neo apa tu, neon ke? Neo baru. Kau tak payah fikir panjang. So neokolonisme, penjajahan baru. So mencadangkan pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. In the end, ada tak pandangan rakyat? Ada. Nanti belajar lagi referendum Singapura. Okay, next. Singapura dah settle. Pergi kat Brunei pula. Brunei sokong ke lawan? Yang paling sokong ialah Sultan. Yang paling sokong Sultan, sokong mengalu-alukan. Rakyat dia awal-awal, beginning, intro dia suka. Lepas tu in the end, kenapa tak nak? Dia nak merdeka dulu. Dia tak nak merdeka dengan kita sama-sama. Tak nak. Dia nak first. Bongkar. So apa ni? Yang menentang pula Parti Rakyat Brunei tadi, PRB kan. Ni singkatan. AM Azhari, betul? Azhari dia lawan sebab dia kata dia kalau orang Borneo, dia nak gabungkan semua Borneo tadi, mereka merdeka dulu. Dia kata bila kita gabungkan dengan PTM, kita bentuk Malaysia ni, dia seolah-olah British tu nak kekalkan pengaruh dia, dapat kuasai ekonomi, jamin keselamatan. Dia fikir macam tu. So British gabungkan semua ni, lagi senang ada kau untung. Itu dia fikir macam tu. So mereka juga khawatir Brunei kehilangan besar kekayaan. Sebab apa? Brunei ni guys, Brunei ni negara kaya tau. Kaya gila bapak dia. Sampai sekarang. Dia kaya betul. Emas berlambak hot, minyak semua kat tempat dia. Dia memang antara negara terkaya dunia. Yes. And masih kekalkan Sultan sampai sekarang kan. Kecil ketot je negara dia. So sekarang kalau lah masuk Malaysia, lagi ramai negeri dalam satu negara, dia ada kekayaan yang banyak, tak ke dia kena share dengan kita? So dia tak nak benda tu, dia nak solo. So akhirnya Brunei tak nak. Dia keluar awal. Tak buat lagi. Baru idea dah keluar. Tak buat lagi. Dia macam awak lah, confess dengan crush awak. Lepas tu crush awak tu baru nak terima. Dia nampak awak korek hidung, dia reject awak. Awal-awal lagi dah ni. Kan? Itulah dia. Okay, next. Filipina, Indon, Thailand. Kenapa saya sebut diorang last? Sebab ASEAN negara jiran tak susah mana pun. Indon awal sokong. Dr. Hatta siap datang lagi
Naib Presiden Indon dan Dr. Subandrio Menteri Luar mengalu-alukan idea. Dia siap, okey, sokong. Okey, Indon sokong awal. In the end, awak pun tahu apa jadi. Awak tahu apa jadi. Awak tahu apa jadi. Sekejap lagi. Filipina lagi best. Presiden Diosdado Macapagal. Presiden Macapagal. Kalau awak lupa nama Presiden Diosdado Pangan, awak lupa panjang, Presiden Macapagal, cukup. Presiden Macapagal cukup faham. So, okay, kalau awak rasa kenapa Filipina lawan? Saya rasa saya dah pernah cerita kan. Filipina hanya tidak, salah. Filipina nak satu je. Sabah. Itu je. Sebab dia nak Sabah. Kalaulah kita bagi Sabah kat dia, dia setuju dengan cadangan Malaysia. Sebab dia dah ada Sabah. Dia nak Sabah saja. Yang best Thailand. Thailand buat apa? Thailand setuju je. Bukannya ada kisah apa-apa dengan dia pun. Bukan ada kisah apa. Merdeka lah, Malaysia lah, suka tingkau lah. Bukan ada kaitan dengan dia pun. Masih sama juga. Patani sepadan dengan Perlis sama je. Kan? Danok sepadan sama je. Bawa masuk orang Thailand, masuk Malaysia sama je. So tak kisah lah. Dia tak kisah. Dia lagi suka. Sebab bila dah ada negara yang lebih besar dan berdaulat, maka lagi banyaklah perdagangan masuk dekat negara dia. Gitu. Right, faham? Habislah 5.3. Reaksi dah settle. Sekarang baru masuk cara. 5.4. Settle. Cantik. Okay. Bagus. Pelajaran yang baik. 5.4. Langkah. Kan saya kata 3M sama dengan 3S. Step. Ini step yang seterusnya. Langkah. Cara. Pelaksanaan. Idea sudah mari mah. Lincai sudah mari mah. Mau buat Malaysia mah. Sekarang baru buat macam mana mau buat Malaysia itu. Yes. Okay. Itu yang kita nak tunggu-tunggu selama ini. Usul pembentukan Malaysia. Kalau kita nak buat satu negara baru, kena ada perlembagaan yang baru. Jadi kena pergi ke Dewan Rakyat. Betul? Kena buat idea baru. Kena dapat majoriti. Itu saya dah terangkan masa sistem persekutuan tu. Apa-apa nak tukar perlembagaan ini, mesti pergi dekat Dewan Rakyat. Sekarang pun ada krisis perlembagaan kan. Kalau kita ikut berita sekarang, ada masalah krisis politik, betul? Dengan Agong lah, dengan Parlimen. Tak apalah. Awak follow je lah apa yang jadi. Saya dah malas dah nak komen benda-benda ni. Bingai betul lah ni. Covid pun nak buat hal lagi. Geram tu aku. Tak apalah. Biarlah mereka dengan kegilaan kuasa mereka. Biarkan. Kita kerja, belajar. Boleh. Kerja kita, belajar, dapat straight A. Yes. Carry on. 5.4. Dibentangkan di Dewan Rakyat. First step buat peta alih. Buat peta alih guys. First step. Dewan Rakyat dibentang pada 16/10/61. Tarikh yang sangat cantik. Awak nak bentuk negara yang cantik. Negara kita merdeka 16 September. Tarikh 16 ini sangat keramat. Nampak? 16/10. Macam mana ingat tahun apa? Terbalik ke 16/61. Nampak tak macam tu? Terbalikkan saja. Senang awak nak ingat tarikh. Kita merdeka pun 16 September juga. So dapat. Bila Dewan Rakyat first step, berjaya ataupun tidak berjaya dapat majoriti. Berjaya barulah boleh sambung. Kalau tak, macam mana awak nak kata lulus ataupun tidak. Step yang kedua, bila dah majoriti, baru boleh buat kita punya usaha kita. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya, apa yang dibuat? Tunku Abdul Rahman buat lawatan. Okay, nak tanya. Sama tak dengan Merdeka? Sama tak dengan Malay Union? Kan aku dah kata 3M sama dengan 3S. Tiga-tiga benda ni pattern yang sama. Mana Tunku buat, contoh Malay Union. Siapa buat lawatan? Orang British hantar 2 orang, Gammons dengan Rees kan, buat lawatan ke negeri-negeri. Nak tengok, minta cadangan. Diorang ni betul ke lawan Malay Union? Dekat Merdeka, siapa buat lawatan siapa? Tunku buat lawatan, buat rombongan semua pergi London mohon kemerdekaan. So yang ketiga ni, lawatan lagi. Nampak tak pattern yang sama? Lawatan buat apa? Buat survey lah. Dan tolong ingat, bab ini pentingkan Sabah dan Sarawak. Bab ini khas untuk mereka. Dengan bab 6 cabaran dia kan, khas untuk mereka. Dah mereka yang masuk kan, tambah membership kan, dah ada orang yang masuk. So diorang lah fokus. Boleh.
Alright, so lawatan. So lawatan pertama, buat timeline. Julai 61, Tunku lawat Sarawak dan Brunei. First dia pergi Sarawak dan Brunei. Okay. Dia tinjau, bertemu pemimpin tempatan. Dia explain rancangan pembentukan Malaysia. Explain dulu. Macam awak buat survey dulu. Okey macam ni. Ini plan kami. Macam tu. Survey. Encik nak ubat tinggikan badan. Anda boleh tinggikan badan selama 10 cm dalam masa 1 bulan. Awak survey. Awak tak tahu dia nak beli ke tak nak. Tapi awak survey dulu. So ini first step. Lawatan yang kedua. Ogos 1962. Datuk Haji Mustafa, Temenggung juga anak Barieng, Donald Stephens, Datuk Mustafa, Datuk Harun. Okey, boleh kira lah pemimpin Borneo. Okey, ingat nama je lah Macam ni Temenggung juga, Datuk Mustafa. Ingat nama-nama penting. Donald Stephens. Tahu tak? Dia sekarang ni Tunku dah lawat sana. Sekarang turn sana lawat kita. Bertukar-tukar. Maka pemimpin Borneo pergi tanah Melayu. Sini tinjau dan explain. Sini pun tinjau juga. Tinjau kemajuan tanah Melayu. Nak tengok tanah Melayu ni bagus sangat ke sampai aku kena join dia. Macam tu lah. Lepas tu, next step dalam timeline tu. Apakah timeline dia? November 62, lawatan kedua. Bila kita nak buat deal dengan orang, kita boleh ke buat deal sekali je? Tak boleh. Sebab sekali tu survey. Kali kedua, make sure dia terima offer tu. Make sure dia terima. Macam awak lah nak try crush awak. Boleh ke try sekali? Saya suka awak. Lepas tu awak tinggalkan dia, awak off phone awak tak chat dengan dia berbulan-bulan. Itu ke usaha? Tidak. Dalam usaha perlukan consistency. Jangan angguk-angguk Kamarul. Kalau tak ada siapa yang nak kau nanti. Gitu. Boleh? So bulan 11 sampai 2, Tunku berpegang pada prinsip konsistensi. Dia buat lawatan kedua pergi Sarawak dan juga Sabah. Okay. Lepas tu dah settle tu ada lagi rombongan Dr. Burhanuddin dan juga Ghaffar Barber. Bukan barber gunting rambut, namanya Imam Barber ya. Dia pergi Sarawak dan juga Sabah. Nak tunjuk kesepakatan dan juga gambaran sebenar. Okay. Gambaran sebenar. Kita ni sokong ketak ni. Rancangan nak menyatukan Malaysia ataupun tidak. Itu step dia. Itu step dia. Adakah kita sudah habis ataupun belum? Belum. Kita belum habis pun lagi. Kita sudah habis ke belum? Belum. Okay. Ini baru first step. Saya padam Alright. Bila saya dah buat survey, saya dah tengok, okey, dah cantik dah ni. Ni plan dah ada, diorang setuju, dah okey. Apa kita buat? Kita seal the deal. Kita buat deal. Dalam deal ini kita namakan sebagai JKSM. Jawatan Kuasa Setia. JSKM, Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Soalan saya, setia kawan, sama tak dengan toleransi dengan tolak ansur? Sama tak? Sama kan? Jadi awak boleh tak menggunakan TRT dekat sini? Boleh. Toleransi, rundingan dan tolak ansur. Ini rundingan. Awak tak berperang, awak tak apa, tapi awak buat deal. One by one. Step by step. Oh baby. Gitu. Step by step, okay? Alright. So JSKM langkah seterusnya iaitu Malaysia Solidarity Consultative Committee. Maksudnya Jawatan Kuasa Solidarity Solidarity Consultative. Awak translatekan setia kawan lah. Jawatan Kuasa dekat Malaysia itu. So belum jadi Malaysia, dia dah namakan Malaysia dah. JSKM. Nampak? Vision. Idea dah mari. Tai Long sudah mari mah. Idea dah mari. Ini pelaksanaan. Okay. So latar belakang bla 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 ditubuhkan semasa persidangan ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 1962. Persidangan ahli Commonwealth. Okay. JSKM 4 kali. Macam mana saya nak ingat tempat 4 kali ni? Awak tengok dekat huruf JSKM, awak dah hafal. Pelik kan? JSKM. Meeting pertama DJ. Mesyuarat pertama DJ. Jesselton.
Chesterton tu nama lama untuk Kota Kinabalu lah. Okay, tu nama lama dia, nama British dia. Okay, Chesterton. Apa huruf kedua kat JSKM? S. Okay, S. So, S ni Singapura. Meeting ketiga. Dia tak kisah ikut urutan lah. Tapi awak ingat 4 tempat tu kat mana? K. Kuching. Sekarang ni, wakil Singapura ada, wakil Sarawak ada, wakil Sabah ada. Wakil mana yang tak ada lagi? Tanah Melayu. M. M Tanah Melayu, ibu negara di mana? KL. Siap. Itu cara lagi mudah awak nak faham. Hanya dengan huruf JSKM awak dah dapat dah. 4 kali mesyuarat dia. So, apa benda? Kenapa kena buat JSKM? So, JSKM ini untuk yakinkan. Tolonglah. Yakinkan siapa? Bab ini saya kata fokus siapa? Rakyat Sabah dan juga Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Jadi, ruang perbincangan dapat kata sepakat. Kumpulkan pandangan, perbincangan, pandangan. Buat maklumat pasal Malaysia. Sebarkan maklumat pasal Malaysia. Kalau sekarang, viralkan kan? Lepas tu, memupuk aktiviti penghebahan. Viral. Mempercepatkan pembentukan Malaysia. Contoh macam mana? Kita bagi tahulah ke orang. Jikalau awak masuk Malaysia, awak ada projek pembangunan. Kami akan bagikan awak itu. Kami akan bagi awak ini. Sabah Sarawak akan maju. Macam tu. Okay? So, wakil jawatankuasa sangat senang saja. Wakil dia daripada 4 dia lah. Mesti ada wakil dari Tanah Melayu, mesti wakil dari Sabah Sarawak dan juga wakil dari Singapura. Pengerusi Donald Stephens. Okay, pengerusi Donald Stephens. Mesyuarat kedua, dalam mesyuarat kedua, JSKM kata dia support Malaysia. Dalam mesyuarat kedua, baru kedua. Dekat mana? Dekat Singapura ke Kuching tadi? Dekat Kuching. Mesyuarat kedua kat Kuching, dia kata cukuplah. Dah bincang dah, kami setuju masuk Malaysia. Jadi yang setuju masuk Malaysia tersebut, berapa? 4 sajalah. J, orang Sabah. S, Singapura. K, Kuching, Sarawak dan M, Tanah Melayu. 4 ini saja yang akan masuk Malaysia. Brunei, bye-bye. Macam itulah hasilnya daripada jawatan kuasa tersebut. Ada faham? Alright. Sebab apa? Jawatan kuasa ini memberi kepahaman. Baru orang faham macam mana nak support Malaysia ataupun tidak. Okay, saya padam ingat JSKM. Ingat cara kita hafal macam mana. Cara kita faham konsep dia macam mana. Boleh? Okay, very good. Okay, very good dah. Lepas tu kita pergi. Bila saya dah buat jawatan kuasa, bila kami dah ada kata sepakat, okay, kita orang semua nak masuk Malaysia. Please. Macam tu. Semua dah, idea dah mari, Thailand sudah mari, sudah pun support idea tu. Maka kalau kita dah kata dia sama dengan Malayan Union, dia sama dengan Merdeka, dia sama konsep. Lepas kita buat semua idea, kita buat rombongan. Maka sekarang ada rombongan tak? Ada. Maka mereka pergilah ke step 4. Dah setuju semua orang, dah bersatu padu. Sama kan TLT kan? Rundingan London. Pergilah ke London macam biasa. Siapa pergi London selalunya? Tunku Abdul Rahman. Tak lain tak bukan. So pergilah rundingan antara, rundingan berhubung ni rundingan London. Bila cakap rundingan, mesti TRT. Tak ada pertumpahan. British dengan Persekutuan Tanah Melayu. So akhirnya kedua-dua pihak bersetuju buat Suruhanjaya untuk menilai reaksi siapa. Dalam bab ni fokus siapa? Sabah Sarawak. Aku dah penat bercakap. Sabah Sarawak. Boleh faham? Maka dia kata, nampak tak step sama? Lepas balik rundingan, kita buat Suruhanjaya raid betul untuk buat perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang balik rombongan dari London dah berunding, kita buat Suruhanjaya cari reaction rakyat Malaysia. Pun sama. Kalau dulu nama dia raid orang putih, sekarang nama dia masih orang putih lagi, Suruhanjaya Kobok. Bukan Kol, Kobok. Okay, ingat. Raid Merdeka
Kobok Malaysia. Red Merdeka. Oh, Kobok Malaysia. So, red untuk Merdeka, Perlembagaan. Kobok untuk reaksi. Siapa? Bab ni siapa? Penduduk Sabah dan juga Sarawak. Yes, dah sampailah kita ke Suruhanjaya Kobok yang dinanti-nantikan itu. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak reaksi sahaja. Boleh faham tak setakat itu? Sudah pukul 11. Kita teruskan lagi. Kita ada masa banyak lagi. Suruhanjaya Kobok. Bila ada Suruhanjaya Kobok, dia suruh kita buat apa, dek? Dia senang cakap lah. Suruhanjaya Kobok ni hanya untuk tengok reaction. Setuju ataupun tak. Sekarang ni kita kata kita bawa ke London, kita kata, okey lah, satu tanah Melayu setuju tuan. Tapi dia kata, ya ke? Ya ke? Tuan-tuan kau buat-buat. Macam tu. Macam dulu lah. Kan sama 3 benda ni, 3M ni. Malay Union. Malay Union kita kata, satu tanah Melayu tak setuju dengan kita. Dia percaya ke? Tak. Dia hantar Reed dengan Gammons buat dia punya tinjauan dekat bandar-bandar besar. Kan? Lepas tu untuk merdeka. Dia percaya ke dekat kita bersedia untuk merdeka? Tak. Dia hantar Suruhanjaya Red buat perlembagaan untuk kita. So sekarang benda yang sama. Kami setuju gabungkan sekali Sabah Sarawak semua ni. Percaya tak? Tak. Dia hantar Suruhanjaya. Macam tu lah. Kan? Kena faham kenapa dia hantar. Kenapa kita kena pergi London nak minta? Sarawak, Sabah, Singapura masih belum merdeka. Mereka masih di bawah British. Itu sebabnya kena pergi London minta dengan orang. Kalau tak, buat apa nak minta dengan London, dek? Sia-sia je hidup kau pergi sana melutut dengan orang. Begitulah caranya. Okay? Boleh? Saya sambung. Suruhanjaya Kobok rasminya pada Januari 62. So, Januari 62, wakil kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Pengerusi siapa? Pengerusi siapa? Kalau Suruhanjaya Red, yalah, betul lah dia. Itulah jawapan dia. Kalau pengerusi Suruhanjaya Red, Lord William Red. Nama dia, dek. Suruhanjaya Kobok, Lord siapa? Takkan Lord Red pula. Hampuk nanti. Lord Kobok lah pengerusi dia. Kalau dia tanya, siapakah ahli Suruhanjaya Kobok? Awak tak jawab satu betul, aku hempuk. Lord Kobok dah satu markah. Tak payah nak lupa-lupa sangat lah. Lord Kobok pengerusi. Ahli-ahli mesti balance Melayu dengan British. So Melayu ada 2 orang. Ingat nama ini, Muhammad Ghazali Syafi'i. Nanti nama dia ni, Ghazali Syafi'i ni, awak akan jumpa sampai bab 10. Sebab dia sangat berjasa. Dia diplomat Malaysia yang paling bijak. Yes, dia banyak selesaikan isu kita. Ghazali Syafi'i, Wong Poni ni orang Cina lah. Wong Poni ni orang Cina. Lepas tu Sir Anthony Abel, Anthony Abel, British, dengan Sir David Watterson. Bila ada Sir ni, nama pun orang putih, orang British lah. So Suruhanjaya ni buat 35 lawatan. Macam zaman-zaman Malay Union dulu, dia buat lawatan kat bandar-bandar besar. Betul ke diorang ni sokong ke tak Malay Union? Benda ni sama dekat mana sekarang ni? Sabah dan juga Sarawak. Mana lagi besar? Sabah ke Sarawak? Mana lagi besar? Sarawak kan? Jadi lawatan lagi banyak buat kat Sabah ke Sarawak? Sarawak lah. Dah Sarawak besar. So kat Sarawak daripada 35, 20 Sarawak, 15 Sabah. Special as that. Akhirnya dah buat lawatan. Jun 62, dia serahkan laporan. Report pun dia bagi. Kan? Cukup dah kat situ. Jadi awak nak tahu tak dia cakap apa sebenarnya? Awak nak tahu tak dia komplot apa sebenarnya? Akhirnya dia kata dalam report dia, 2/3 rakyat penduduk Sabah Sarawak sokong pembentukan Malaysia. So laporan pun dah kata macam tu. Dia kata, Suruhanjaya ni kata, gunakanlah PTM 57 sebagai asas perlembagaan persekutuan. Inilah dia permulaan di mana perlembagaan persekutuan jadi undang-undang tertinggi kat sini lah. Dah join Sabah Sarawak, itu digunakan juga keluhuran perlembagaan. So mencadangkan kuasa autonomi. Ni saya dah bagi tahu kan. Kuasa autonomi ataupun jaminan khas kepada Sabah Sarawak, tak boleh pindah, tak boleh batal oleh kerajaan persekutuan tanpa persetujuan diorang. Maknanya diorang ada benda special. Diorang ada hak sendiri. Diorang ada kabinet menteri sendiri.
ada kuasa tersendiri. Dalam Perlembagaan Persekutuan, ada bahagian yang cakap pasal Sabah dan Sarawak saja. Kenapa kita bagi benda tu? Sebab pertama, yang nak Sabah Sarawak masuk negara kita siapa? Mereka ke kita? Kita. Kita bagi idea tu. Kita cetuskan benda tu. Dah kita yang mengajak, takkan kita tak nak bagi apa-apa kat diorang. Itu hak mereka. Boleh? Boleh. Cantik dah. So, itu adalah step yang kelima. Adakah kita sudah habis step kita? Belum. Kita dah cerita pasal Tanah Melayu. Kita dah cerita Sabah Sarawak. Siapa yang belum sentuh lagi? Siapa lagi? Antara JKSM tu, negara mana yang belum sentuh lagi? Yes. Step 6 barulah pujuk Singapura pula. Pujuk Singapura. Tadi barisan sosialis kata, saya tak nak lah. Apa kata suruh rakyat Singapura bagi tahu result dulu. Baru biar dia orang sendiri yang decide. Okay, fine. Kau cakap macam tu, okay, fine. Rakyat decide. Maka buatlah satu referendum. Okay, referendum ni apa guys? Referendum ni ialah macam pungutan suara. Okay, macam pungutan suara, macam vote. Macam, macam poll. Yes. P-O-L-L. Dekat Instagram ada poll kan? Yang yes or no kan? Yang ni lagi banyak, ni lagi sikit kan? Itulah referendum. Referendum secara besarnya pungutan suara. Adakah setuju Singapura masuk Malaysia? Yes. No. Satu rakyat Singapura kena undi. Itu referendum. So, rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Singapura antara Ogos 62 dengan September 62 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura. Singapura setuju. So, September 62, dia buat, Singapura kata, okay, rakyat pilih. Kau nak ke tak nak masuk? So, bila buat, rakyat Singapura bersetuju Singapura masuk Malaysia. Yes. So, Singapura pun joinlah Malaysia. Tapi anda tahu apa akan terjadi nanti. Kan? Anda tahu Singapura kekal ataupun tidak dengan kita. Betul tak? Kan? Kita tahu kan bab menang macam mana kan? Okay. Lepas tu last sekali, in the end, barulah awak nampak pengakhiran dia. Awak dah pujuk semua JKSM itu untuk join Malaysia. Barulah saya buat AJK. Jawatan kuasa untuk membentuk Malaysia. Barulah buat jawatan kuasa. Dah semua setuju betul-betul, barulah kita masuk jawatan kuasa antara kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura tadi. So, Ogos 62, British dan Persekutuan Tanah Melayu, dia buat JAK. So, wakil mesti British, Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Tu wakil dia. So, apa buat? Rangka perlembagaan. Bila dah semua setuju, baru perlembagaan boleh buat untuk Malaysia. Lepas tu lindungi kepentingan Sabah dan juga Sarawak. Ingat, Sabah dan juga Sarawak special. Sabah dan Sarawak special. Itu sebab mereka dilindungi. So, mesyuarat pertama di Sabah, Jesselton. Mesyuarat last, KL. Pengerusinya orang British lah. Lord Lansdowne. Timbalan pengerusi orang Tanah Melayu dah, Tun Abdul Razak. Okay. Wakil Sarawak dan Sabah, tolong ingat satu. Wakil Sarawak dan Sabah mesti benda yang sama. Wakil Sarawak dan Sabah benda yang sama. Sarawak hantar Ketua Setiausaha Peguam Negeri Setiausaha Kewangan. Sarawak hantar Ketua Setiausaha Peguam Negeri Setiausaha Kewangan. Sebiji. Tak percaya, tengok buku teks. Senanglah nak faham. Tak payah awak nak pening-pening. 3 je yang penting. Ketua Setiausaha tu, dia macam ketua kepada semua orang yang kerja dengan kerajaan. Macam tu. Ketua Setiausaha. Yes. Okay. Peguam negeri, peguam lah. Orang nak buat perlembagaan kan, mestilah orang yang pasal yang tahu law, yang pandai law. Takkanlah orang yang bodoh law nak buat perlembagaan pula kan. Lepas tu, Setiausaha Kewangan. Duit lah bang. Nak buat benda kena guna duit. Tak ada duit macam mana kan? Setiausaha Kewangan. Lepas tu 5 nama-nama boleh baca. 5 jawatan kuasa kecil. Perlembagaan, Kewangan, Perkhidmatan Am, Perundangan Kehakiman, Organisasi, Jabatan.
Awak tak ingat 5, ingat 3, cukup. Macam mana ingat 3? Tengok siapa wakil tadi. Wakil Sarawak Sabah. Pertama, Ketua Setiausaha. Maka dia Perkhidmatan Awam. Dah hafal satu. Kedua, Peguam Negeri. Pasal apa? Perundangan dan Kehakiman. Yang perlembagaan juga dah 3 dah. Lepas tu, Setiausaha Kewangan. Setiausaha Kewangan pasal apa, dik? Sosial ke? Oh, sepak nanti. Pasal kewangan lah. Takkan pasal sosial pula. Kan? So, habis. So, in the end of the day, bila JAK ini sudah berbincang, JAK ini sudah berbincang, apakah result yang mereka bagi? JAK bagi usul. Usul maknanya cadangan. Tadi, Suruhanjaya Kobok bukan buat perlembagaan tau. Tak. JAK buat perlembagaan. Suruhanjaya Red untuk Merdeka dia buat perlembagaan. Kobok tadi hanya minta reaksi Sabah Sarawak. Dah tahu cantik. Baru buat JAK buat perlembagaan. Gitu. So idea dia ialah, dia kata 18 perkara untuk Sarawak, 20 perkara untuk Sabah masuk dalam perlembagaan persekutuan. Kan dah kata tadi, ada hak untuk mereka dalam tu khas Sabah dan Sarawak. Kan? Dan menjamin hak. So, apa kesan dia? Jamin hak dan kepentingan rakyat Sarawak. So, teras utama. Dalam perlembagaan termasuklah. Perlu tak saya cakap ni? Tak perlu. Sebab apa? Awak dah belajar pasal perlembagaan persekutuan. Pertama, Islam agama rasmi persekutuan. Tapi agama lain boleh digunakan. Bahasa Melayu, bahasa rasmi persekutuan. Bahasa Inggeris boleh guna tak sebagai bahasa rasmi Sabah Sarawak? Boleh. Tapi bahasa Melayu, bahasa rasmi. Yang ketiga, sistem pendidikan. Kalau dalam bab yang lepas, kita ada senarai bersama, senarai persekutuan, senarai negeri. Betul? Pendidikan bawah senarai persekutuan. Betul? Kan? Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, special. Inilah hak dia. Inilah hak autonomi dia. So, dia kekal dalam kerajaan negeri. Maka dekat Sabah dan Sarawak ada Menteri Pendidikan sendiri. Gitu. Pendidikan lain sikit. Okay? Yang keempat, Parlimen Malaysia. Sekarang kan dah Malaysia, dah merdeka, so ada Parlimen. Dalam Parlimen Malaysia, 24 kerusi mesti bagi Sarawak, 16 kerusi bagi Sabah, 15 kerusi bagi Singapura. Nampak adil sikit lah kan. Sarawak lebih lah, sebab dia lagi besar. Tempat dia lagi besar. Sampai pedalaman kampung. Kalau awak confused, mana lagi banyak? Mesti Sarawak lah. Kalau dia kata 24 kerusi untuk siapa? Negeri mana? Objektif, soalan objektif kan. Untuk mana lagi? Takkan Singapura kecil 24. Kau nak bahagi Singapura 24 macam mana? Potong-potong macam tu. Tak boleh. Kan? So Singapura kecil. Sarawak besar, dia dapat paling banyak dalam Parlimen. Lepas tu, dalam perlembagaan, isu paling besar ialah kewarganegaraan. Betul? Immigration. Betul? Jusoli bagai lah tu kan. Okay. Dekat Sabah Sarawak, okay, dekat senarai yang hari tu, immigration warga negara hak siapa? Persekutuan, betul? Senarai persekutuan. Kerajaan yang handle benda tu. Yelah, takkan nak bagi negeri pula jaga sepadan semua tu kan. Jaga hak kau nak buat IC bagai, takkan nak bagi negeri perlis pula handle kan. Tak boleh. So, kita bagi persekutuan. Tapi Sabah Sarawak, macam biasa, special. Ada autonomi. Masih bawa persekutuan, tapi Sarawak Sabah ada kuasa tersendiri untuk kawal immigration. Ini usul-usul JAK. Bila ada usul, baru buat perlembagaan. Itulah dia. Maka masuklah kita, boleh padam masuklah kita ke 5.5. 5.5 ini barulah bercerita pasal pembentukan Malaysia. Idea, pelaksanaan, reaksi. So inilah peringkat akhir pelaksanaan kita untuk membentuk Malaysia. Sampai hari ini, Perjanjian Malaysia ataupun MA63, Malaysian Agreement 63, tidak berjaya dikotakan sepenuhnya oleh negara kita. Sampai hari ini tak boleh. Confused kan? Habis macam mana Sarawak Sabah dah masuk Malaysia? Memang dah masuk. Tapi hak-hak dalam perjanjian ini tak sepenuhnya kerajaan persekutuan bagi. Itu sebab kalau awak nampak sekarang lah, Sabah Sarawak dia kurang maju sikit daripada kita. Betul tak? Kan? Betul tak? Kalau awak tengok betul-betul lah. Sebab
dari segi pemerintahan dulu sampai sekarang, dia kurang memberi pembangunan kat sana, kurang memberi hak dia. Tapi semakin lama dia dah bagi sikit-sikit kan, dah hormat dia punya ni. So kita masih belum capai 100% membina MA63. Kita tak realisasikan lagi benda tu habis-habisan lah. Tapi dalam proses ke arah itu. Okay, boleh So MA63 ditangani oleh siapa? Tanah Melayu, PTM kena tanda tangan. Yang nak masuk negara kita siapa? 3S, Malaysia. Sarawak, Sabah, Singapura. Dengan siapa yang nak bebaskan kita? British. So mereka tanda tangan pada 9 Julai 63 di London. Kandungan dia sebiji sama macam JAK. Dan itu usul dia. Dan ada orang yang buat perlembagaan, maka idea diambil lah dari mereka. Prinsip utama dia, iktirafkan semua hak sama. Semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat. Itu sumpah warga berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu. Macam tu. Kan? So, semua hak yang sama. Walaupun Sabah Sarawak masuk lambat, tapi dia tetap ada hak yang sama dengan negeri lain. Itu sebab kita bagi dia hak autonomi. So, dia dapat ada kuasa dia tersendiri. So, intipati perjanjian Malaysia. Perlu ke saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan? Rasa dah tak payah pun. Intipati perjanjian Malaysia, aku cakap apa? Sebiji sama macam JAK. Tarikh pembentukan Malaysia, bila? Awak semua mesti akan kata 16 September, betul? Sebab awak kata, betul lah hari ni dah hari Malaysia kan? Betul lah hari ni hari Malaysia 16 September, apalah siang ni? Apalah soalan siang bodoh ke apa siang? Kan? Takkanlah tarikh lain pula. Awak mesti akan kata begitu. Tapi tidak. Pelik. Tidak. Kenapa tak, Sam? Sebab pada mulanya hari Malaysia bukan pada 16 September. Kita punya tarikh keramat 31 Ogos. Tak boleh lari. So hari Malaysia sepatutnya 31 Ogos. Itu idea dia. Itu intipati perjanjian tu. Semua terkejut, semua diam. Pahal weh. Kenapa kita 16 September? Sekejap lagi aku beritahu kenapa. So 31 Ogos. Lepas tu Sabah, Sarawak, Singapura jadi ahli Persekutuan Malaysia. British akhirnya iktiraf kedaulatan Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Dah merdeka. Bukan bawah British lagi, sama macam kita itu. Kita merdeka dari British, dia iktiraf kedaulatan kita. Sah di mata dunia. Kan? Maknanya sah. Iktiraf. Daulat, sah. Kat sini dah cakap banyak kali yang kekuasaan tertinggi. So, kelebihan kepada Sarawak dan Sabah, buat kabinet negeri. Macam saya cakap tadi, Sarawak ada menteri sendiri, betul? So, bila menteri, jemaah menteri, kabinet lah. So, ada menteri alam sekitar, menteri Menteri Kewangan sendiri. Ya, ada. Tak percaya, pergi tengok. Menteri Kewangan Sarawak. Ada. Menteri Wanita Masyarakat Sarawak. Ada. Sabah. Ada. Sebab itu hak mereka. Okay? Mereka ada hak pemerintahan tersendiri. Lepas tu, memperuntukkan tempoh masa peralihan. Maksudnya, bagilah tempoh untuk Sarawak Sabah tu ready nak masuk, nak adapt dengan negara kita. Tempoh masa. Okay? Lepas tu, kerusi parlimen. Saya dah kata, idea perjanjian ini sebiji macam JAK. JAK kata Sarawak 24. Maka Sarawak 24 lah. Dia kata Sabah 16. Sabah 16 lah. Singapura 15. Singapura 15. Sebiji. Sabah, Sarawak, Bumiputera dia pengiktirafan sama dengan orang Melayu dalam perlembagaan. Kan dah kata nak sama taraf. Alright. Sabah ni sebenarnya kalau info sejarah lah. Sabah kalau awak tengok buku teks bersetuju iktiraf bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Sebagai balasan, contoh dia dah setuju dengan kita punya plan. So kita pun kena accept plan dia. Dia setuju guna bahasa Inggeris, dia guna bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun. Lepas 63. Kita bagi dia. Walaupun kita kata BM, tapi bagilah dia guna sekejap BM. So 70 tu dia kata, Datuk Mustafa kata, okey lah BM jadi bahasa pengantar pendidikan sebab dia ikut dasar pendidikan kebangsaan. So Dewan Undangan Sabah meluluskan bahasa Melayu bahasa dan urusan rasmi.
Dia bagi lu guna BIS sekejap 10 tahun kan. Okay, soalan saya, kenapa kita tidak menjadi negara Malaysia pada 31 Ogos? Tarikh dah lawa. Why kita tak berjaya dapat benda tu? So mesti pelik. Kenapa? Kan dah lawa, merdeka 31 Ogos, kita jadi Malaysia pun 31 Ogos. Fuyo, kenapa 16 September? Tak sedapnya tarikh tu. Ada jiran kita buat hal. Guys. Siapa jiran kita tu? Kita kan kalau ada adik-beradik suka buat hal kan. Kalau kita selalunya abang adik selalu gaduh kan. Kalau saudara serumpun, saudara selalu gaduh kan. Kalau Malaysia, siapa saudara dia kan? Indonesia buat hal guys. Indonesia tadi katanya dia setuju. Kan dah kata awal-awal setuju. Siap Dr. Muhammad Hatta, Dr. Subriando, Menteri Luar setuju. Tiba-tiba dia pergi kat PBB, dia buat havoc. Dia kata dia buat bantahan rasmi terhadap pembentukan Malaysia dekat PBB. Sudah. Setiausaha Agong PBB, U-Tan. Ni famous Setiausaha Agong ni. Sampaikan ada nama jalan dekat KL, nama Jalan U-Tan. Ada Taman U-Tan. Sempena nama Setiausaha Agong ni. U-Tan PBB ni, dia pun setiausaha ni, dia tubuhkan jawatan kuasa UNMM. United Nation PBB, Malaysian Mission. Semata-mata untuk hal Malaysia ni dia buat jawatan kuasa pada 12 Ogos untuk menilai keadaan and buat laporan. Ni macam Suruhanjaya Kobok tadi, tapi level PBB. Tadi Suruhanjaya Kobok level British saja. Kita deal dengan British. Sekarang Indon dah buat hal, PBB pun dengar masuk campur, dia buatlah dia punya jawatan kuasa sendiri. So bila report dah buat 12 Ogos, rasanya sempat tak 31 Ogos nak merdeka? Nak Malaysia? Tak sempat. Dah buat hal. Report selalunya siap berapa lama dik? Lama. Nak menilai, nak buat report. Jadi boleh tak merdeka, boleh tak Malaysia pada 31 Ogos? Tak boleh. So daripada 12 Ogos, akhirnya report keluar. Lawrence Mitchell Moore, Duta US, Lawrence Mitchell Moore. Okay. Duta Amerika Syarikat di PBB tu, dia ketuai rombongan. Kan dah kata, kalau engkau nak buat satu ni, dia buatlah rombongan, pergilah ke Sabah dan Sarawak. Tolong ingat, bab ini fokus mereka saja. Sabah dan Sarawak, buatlah, tanya dah balik, awak nak support Malaysia tak? Awak nak masuk Malaysia tak? Sambil-sambil dia buat tu, masa lama dik, sebulan, 2 bulan. Boleh tak merdeka Malaysia 31 Ogos 63? Tak boleh. So akhirnya bila dah buat report semua, laporan yang pasal penduduk Sabah Sarawak tadi yang Lawrence bawa tu, kat PBB tu, dikompilkan pada 14 September 63. Jangan kata, okey, Indon menipu je lah guys. Indon menipu lah guys. Padahal Malaysia okey je. Sabah Sarawak relax je. Bodoh tu orang ni. Macam tu. So akhirnya 14 September siap. Maka bila kata tarikh terdekat, takkanlah 14 September siap 15 terus boleh kan? Itu macam alien je dik. Tak boleh. So kita skip lah sehari. So kita pun membentuklah negara Malaysia pada 16 September 1963. Tada, itulah dia. Kan 16 September 1963 diadakan serentak kat KL, Sabah, Sarawak. Kat KL yang di-Pertuan Agong baca peristiaran Malaysia di Stadium Merdeka lah. Disaksikan Tunku Abdul Rahman. Kat Sarawak, Datuk Abang Haji Openg. Macam familiar tak nama tu? Openg. Macam pernah dengar tak nama Openg tu? Pernah kan? Sekarang ni Abang Johari Tun Openg tu, yang Ketua Menteri Sarawak sekarang, bapaknya inilah bapaknya. Bapaknya inilah yang di-Pertua Negeri Sarawak pertama dia. Bapak dia. Yes. Okay. Peristiaran Malaysia dibaca K. Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, dihadiri Kabinet Negeri. Kan Sarawak ada kabinet sendiri kan. Datuk Mustafa kat Sabah pula jadi yang di-Pertua Negeri Sabah pertama. Layak lah. Sebab dia dari awal lagi support. Datuk Mustafa kan nama dari awal tadi kan. Asyik-asyik dia je kalau Sabah betul. Maka dia lah jadi yang di-Pertua Negeri pertama. Tun Abdul Razak mewakili Kerajaan Persekutuan. Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak. Lepas tu 22 Julai
isytiharkan Hari Sarawak dan Cuti Umum negeri tersebut. So sebenarnya habis. So sekarang ni tibalah kesaat yang awak nanti-nantikan. Idea, pelaksanaan, reaksi. Yes, inilah reaction yang paling power sekali dalam sejarah negara kita. Tengok kat sini. Dia sambung dengan 5.5. Siapa yang buat hal? Siapa yang buat hal sampai kita tak boleh Malaysia awal? Indonesia. Maka siapakah yang buat hal pada 5.6? Indonesia. Boleh nampak kaitan? Nampak tak? Adik-beradik, saudara serumpun, bangsa Melayu, bangsa yang sama. Tapi disebabkan pemikiran berbeza, pendapat yang lain, habis gaduh sekejap. Sampai hari ni kan kita gaduh-gaduh dengan Indon kan. Sampai hari ni diorang kutuk kita kutuk diorang sampai hari ni. Tapi in the end, tolonglah ingat guys, kita adalah bersaudara. Tolong kadang-kadang macam kita dalam family lah, adik-beradik. Sorry, saya tak faham sangat. Saya tak merasa sebab saya anak tunggal. Okay, saya tak ada adik-beradik. Kan? Tapi maybe korang ada. Saya rasa korang ada adik-beradik, ada abang, ada kakak, ada adik. Korang mesti akan gaduh. Wajib lah tak gaduh. Engkau tak gaduh, kau menipu. Kau jangan menipu aku. Aku tepik muka kau sekali kan. Tak payah tipu aku lah. Korang akan gaduh dengan adik, abang, kakak. Betul? Tapi apa pun terjadi, korang sayang tak adik-beradik korang? Sayang kan? Sayang. Korang sanggup mati untuk orang. Korang sanggup buat apa saja. Sebab tu keluarga. Samalah dengan Indon. Diorang buat hal. Dan kita tak kacau hidup diorang pun. Ada kita kata, bila kita bentuk Malaysia, Indon takkan boleh jadi negara, kami akan jajah Indon. Ada tak keluar ayat tu? Tak ada. Kan? Ada tak kita kata, Indon, kalau kami jadi Malaysia, Indon tak sah di mata antarabangsa. Ada kita kata macam tu? Tak ada. Engkau buatlah kerja, engkau Indon lah, Malaysia lah. Tapi adakah kita tak puas hati? Adakah bila dia buat hal kat kita kenalah defend diri kita, betul? Kena defend. Tapi adakah kita balas balik? Ada tak kita buat ganyang Indonesia pula? Tak ada. Macam nak ganyang Indon? Dia ganyang kita boleh pula. Ada tak kita balas balik? Tak ada. Sebab ingat, kita pernah tak kita terlintas dalam hati Malaysia nak pertumpahan darah? Pernah tak? Sekali pun tak pernah. Itu kesimpulan dia guys. Itu sebab pentingnya TRT tu, toleransi, rundingan, tolak ansur tu penting. Kita lawan pun nak pertahankan diri saja. Kita merdeka, satu darah apa pun tak keluar. Kita bentuk Malaysia, satu darah apa pun tak keluar. Indon, saya bagi tahu, Indon nak merdeka, dia lawan dengan Belanda tau. Dia perang kolonial, berapa ribu mati dekat tanah air dia. Dia lawan tau. Dia berperang betul-betul sampai mampus. Depan-depan. Tembak-tembak macam tu, perang betul. Dia lawan askar Jepun. Dia memang lawan lah. Dia memang lawan. Dia memang lawan. Kita lawan di sini. Dia memang radical, memang go all out. Kita berlawan, tapi dengan cara yang lebih bijak. Okay, boleh faham kat situ. Tapi ingat, gaduh-gaduh pun kita kena belajar tau benda ni. Walaupun kita kata kita bersaudara, kita serumpun, tapi kena belajar tak benda ni? Kena. Sebab kita tak nak ambil risiko ulang sejarah. Kalau kita leka, manalah tahu Indon tiba-tiba ada pemimpin gila ke nak attack kita, kan? Manalah kita tahu. Tapi sekurangnya kita belajar. Oh, dulu macam ni. Boleh faham? Boleh kan? Alright, very good. Belajar dari kesilapan lama. Jangan ikut saudara-saudara kita macam tu. So, tibalah kita ke 5.6. Tibalah kita ke 5.6, iaitu satu benda yang rasanya semua dah tahu. Konfrontasi. Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Mas lawan Indonesia. Saya nak ucapkan tahniah dulu kepada pasangan beregu Malaysia, Aaron Shah dan Sowi, berjaya mengatasi pasangan Indonesia. The Daddies kan, Hassan dan Setiawan,
dan dapatkan pingat pertama Olimpik tahun ni. Tahniah. Pingat gangsa untuk rakyat Malaysia. Alhamdulillah akhirnya ada juga pingat. Alhamdulillah. Saya tengok match tadi. Oh, memang bersorak lah. Memang rasa lah. Lagipun sekarang ni kita Malaysia macam-macam benda jadi kan. Macam-macam benda yang teruk. So ini memang benda yang sangat diperlukan lah. Dia sukan menyatukan rakyat Malaysia. Dan korang akan belajar pada bab 7 kan, untuk perpaduan kan, sukan untuk perpaduan. Korang akan belajar bab tu kan. Yes. Benda tu aku tak payah sentuh sangat sebab kau sendiri dah alami benda tu. Melayu, Cina, India bersatu sebab sukan. Kita alami sendiri dalam hidup. Dulu kan kat Mamak sebelum Covid kan, kat Mamak tu, wah, Chong Wei main ke, tim bola kita main, kita semua satu. Walaupun kita berbeza pandangan. Sejarah ni, kadang-kadang sejarah dia bukan hanya cerita benda yang past, tapi dia bawa kepada hari ni dan kemungkinan masa depan. Itu sejarah. Yeah. Awak jangan nak fokus hari ni je, semalam je. Jangan dikenang benda lalu. Memanglah kena kenang adik. Memanglah kena ungkit sikit-sikit kadang-kadang untuk awak bersedia masa depan. Itu sejarah. Ya? Okay, konfrontasi ni saya buat hal Indon. Vance, Nas versus Ina. Tadi kita berjaya kalahkan mereka kan. Okay, so pada peringkat awal kan, peringkat awal diorang setuju tau. Diorang setuju. Dr. Hatta siap bawa itulah, bawa inilah, bawa rombongan Cik Kiah lah, rombongan Mak Minah lah kan. Bersetuju. Kenapa nak lawan pula? Okay, apa yang berlaku ialah pemberontakan Brunei 62. Brunei 62 yang tadi, yang AM Azhari tadi, dia tak setuju Brunei masuk Malaysia. Kan Brunei keluar awal kan. Dia tak setuju, kata Brunei nak merdeka dulu. Brunei nak kaya, tak nak share dengan orang Malaysia. Okay, fine. Bila dia memberontak keluar, dia tak buat dengan cara yang betul, keluar daripada deal kita ni. Apa yang jadi ialah, Tunku Abdul Rahman, dia tuduh Indon ini pun terlibat sama dengan pemberontakan sebab dia tolong-tolong orang Brunei untuk memberontak tersebut. Maka Indon tadi tak ada apa-apa tau. Tak ada apa. Tapi bila dah kena tuduh, dah kena probok-probok, maka dia pun terasa lah. Maka parti pembangkang, Parti Komunis Indonesia. Sekarang ni awak dah faham lah siapa yang cari pasal. Komunis. Komunis kan musuh kita. Musuh dari dulu lagi. Maka kat Indon pun komunis juga. Tapi kat Indon, komunis parti yang besar. Fahaman dia fahaman yang besar. Dasar diorang pun, dasar Pancasila tu kan, dasar Pancasila, perlembagaan besar diorang tu kan, pun tunjang dia berdasarkan komunis dulu. Diorang dulu ada slogan NASACOM. Nanti korang tolong search guys, search dekat Google NASACOM. Nasionalisme, agama, komunisme. 3 ni tunjang diorang punya Indon, NASACOM. Tak percaya tengok masa pemerintahan Presiden Sukarno. So Parti Komunis Indon ni dia kata dia ambil lah kesempatan, dia kena probok dengan Tunku. Dia ambil kesempatan, dia kata bila Malaysia ni, ini ialah neokolonialisme, alasan yang sama saja yang dirancang oleh kerajaan British. Maka konfrontasi pun bermula pada bila 1963 lah. Kita kan nak start Malaysia 63, maka 63 lah dia start. Konfrontasi ni 63 sampai 65. 2 tahun, lama babe. Dia pulih penuh 66. Itu pun tukar kerajaan. Kalau Sukarno masih ke atas, konfrontasi masih jadi. 63, Dr. Subandrio, Menteri Luar First Step, Menteri Luar mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. First Step. Apa cara dia? Mengancam kedudukan, alasannya mengancam kedudukan Indonesia. Aku pun tak faham lah macam mana dia mengancam kedudukan Indonesia tu. Padahal Malaysia tak buat apa pun. Tak minta Indon join pun. Tak tahu lah, itu alasan yang dia guna. Alasan kan, alasan mengipik pun alasan lah kan. So, second step, ini guna timeline. Okay, second step timeline Timeline dia ialah pada 63, 20 Januari 63, dasar konfrontasi bermula. Dia punya slogan pun keluar, Ganyang Malaysia.
Ganyang means hancurkan, musnahkan. Okay. Lepas tu 16 Januari sampai 27 Mac. Okay, sehari lepas birthday saya, Indon melancarkan serangan gerila di Sarawak. Dia start dengan Sarawak dulu. Sebab teruk kat Nasakom ni, yes. Okay, nanti korang boleh search baca kat ni, korang explore. Sejarah pasal explore. Jangan terhad di buku teks saja. Faham sebab kenapa di balik tabir. Okay. Melancarkan serangan gerila di Sarawak. Kalau korang nak guna Nasakom, mana tak dapat info yang Indo terlibat tu? Masa pemberontakan Brunei tu adalah dia dapat informer dia. Tu pun korang boleh search. And sebab Brunei dengan Kalimantan dekat. So adalah tu Indon punya ni pergi ke Brunei, ikut Sarawak ke apa, buat something dengan Brunei punya pemimpin, pujuk dia untuk keluar ke apa. Macam tu. Okay. Search, explore. Okay. Lepas tu gerila di Sarawak. Gerila tu apa? Gila ke? Gorila ke? Bukan. Gerila itu ialah taktik perang, guys. Okay. Perang ni ada banyak cara. Ada cara face to face. Perang depan-depan. Yes. Huda kata serang hendak. Tepat, betul? Okay. Gerila ialah kau serang, konsep macam ni. Kau serang, kau belah. Kau serang dengan laju, pantas, padu, power, lepas tu kau belah. Lepas tu kau ulang benda tu. Serang belah, serang unexpected belah, serang belah. Akhirnya orang yang kena serang tu penat. Akhirnya diorang give up. Itu serang gerila. So itu taktik diorang. Sebab Kalimantan dengan Sarawak hutan banyak. Border pun tak nampak jelas. So masuklah serang. Okay. Lepas tu 12 April tindakan ketenteraan terawal. Keluarlah askar. Ini bukan main-main dah. Askar dah terlibat dah ni. So tentera dan tentera separa Indonesia sampai di Tebedu, Sarawak. Dia start dengan Sarawak dulu. 29 Disember tembak-menembak. Malaysia Indon di Kalabakan. Kalabakan dekat mana? Sabah. Lepas tu Ogos dan juga Disember 64. Masuk tahun baru, pendaratan gerila. Tentera Indon landing dekat Johor. Macam mana landing? Gerila. Landing satu tempat, lari cepat. Landing satu tempat. Sebab tempat lain pula. Bukan tempat yang sama je. Dia macam pak, laju macam tu. Lawan, macam tu. Lepas tu 2 September 1964. Pendaratan gerila lagi. Kalau pendaratan gerila kat mana? Johor kan? So ini kat Labis. Johor. Gerila Indonesia masuk kat Labis. Adakah berjaya tembus? Tidak. Tentera Malaysia power. Tak adalah lemau sangat. So tentera Malaysia menahanlah askar-askar yang cuba mendarat. So bila dah mendarat dekat Semenanjung, itu dah melampau lah. Itu dah melampau sangat lah. Kan? Itu dah over sangat. So Dr. Ismail Abdul Rahman, Menteri kita, Dr. Ismail tu, dia bawa isu Indonesia attack kita. Bila dia attack sempadan negara, Persekutuan Tanah Melayu dah memang negara kan? Kan? Masa 57, Persekutuan Tanah Melayu kat Johor pun dah merdeka, betul? Bila Indon dah menyerang Tanah Melayu yang merdeka, 1957, dia dah merdeka, dia melanggar kedaulatan negara. So Ismail ada hak membawa benda ini ke Majlis Keselamatan PBB. Majlis Keselamatan ni memang paling tinggi lah kat PBB. Memang emergency Security Council tu. Tapi walaupun Indon probok, Malaysia tetap dengan pendirian. Malaysia adakah probok balik? Tak. Ingat balik TRT. Maka kaedah dia diplomasi. Adakah Malaysia nak bertumpahkan darah? Tidak. Akhirnya tetap dengan perjanjian. Itulah hebatnya Malaysia. Yes. Okay. So langkah menamatkan konfrontasi mesti diplomatik. Kementerian Luar Negara. Siapa tanya soalan? Ada yang sampai sekarang orang Indo tak puas hati dengan kita. Ya, betul. Dia bertitik tolak dari situlah. Yang sampai hari ni isu yang macam-macam lah. Kalau sekarang ni isu sukan kan.
Isu sukan kita kutuk each other, dia kutuk kita, kita kutuk dia, dia tak puas hati dengan kita. Bila Malaysia nak menantikan emas? Contoh macam tu kan. Kutuk-kutuk macam tu. Kan? Kita pun kutuk dia lah, kau miskin apa semua. So, isu yang sensitif lah. Jap, sorry, Indonesia dan Malaysia lawan sebab apa? Okey. Konfrontasi ini adalah titik tolak kenapa dia lawan. Dia lawan sebab konfrontasi ni. Indon pada awalnya setuju nak masuk Malaysia dibentuk. Tapi tiba-tiba dia melawan. Sebab kononnya dia kata masa pemberontakan Brunei 62, Tunku Abdul Rahman tuduh diorang terlibat sama. Kan, terlibat join sekali pemberontakan tu untuk suruh Brunei keluar dari Malaysia. So, so mereka pun triggered. Bila triggered, mereka pun mulalah membuat provocation dekat kita balik. Diorang pula parti komunis, diorang kan komunis kan musuh kita. So parti komunis kat sana pun mulalah menghasut. Kata, bila buat Malaysia ni, diorang neokolonialisme ni, penjajahan baru ni, British memperalatkan mereka ni. So mereka pun provoke lah kita. So start lah gaduh. Okay. Tetapi apa-apa pun, so maksudnya info yang Indo tu tuduhan lah. Sebab tu dia marah. Dia triggered lah. Orang kan, PBB tak kisah pasal komunisme. PBB, macam mana nak cakap sekarang ni yang memerintah negara dia bukan komunis. Yang memerintah Indon masa konfrontasi bukan komunis. Yang menghasut parti komunis, betul. Tapi Presiden Soekarno bukan komunis. Tetapi banyaklah ahli kabinet dia, ahli parti komunis banyaklah. Tapi dia bukan komunis. And dia bawa Nasakom tu, nasionalisme, agama, komunisme. First idea nasionalisme, agama. Komunis tu nombor 3. Memanglah, memang PBB dicipta oleh orang barat kan. Betul tak? Kan orang barat cipta. Memang ada Soviet juga dalam PBB tu. Ingat tak? Soviet pun ada kan, sebab Soviet menang World War II. Soviet pun komunis. Macam tu. Boleh? Kan? Boleh? Okay, so konfrontasi. So Nik Sarah dah faham kenapa gaduh So ini titik tolak dia. So ada tak cara nak selesaikan? Ada. Jangan takut, jangan segan. Kalau tak ada cara selesaikan, sampai hari ni konfrontasi dik. Takkan sampai hari ni pula kan? So kita selesaikan dengan cara diplomatik. Kementerian Luar Negeri Muhammad Ghazali Syafiee. Apa dia buat? Dia buat plan. Dia nak patahkan propaganda dan dapatkan sokongan negara luar. Dah tak ada cara lain. Kenapa nak dapatkan sokongan negara luar? Malaysia ni lemah sangat ke? Sampai kita kena merayu kat orang luar. Lemah sangat ke kita ni? Tak. Kita kan baru merdeka. Kita dah ada tentera yang bagus ke? Belum. Kita masih ada minta tolong British. Ingat tak kita merdeka tu kan? Kita belum sepenuhnya bebas lagi. Sebab kita baru nak wujudkan pertahanan yang bagus, askar yang bagus. Tapi tiba-tiba Indon attack kita. Kita boleh ke defense seorang-seorang? Tak. Tu kena minta tolong. Dan bukan minta tolong tanda kita give up. Tak. Minta tolong tanda kita bijak. Dalam hidup, tak semua benda kita boleh buat alone. Manusia punya naluri ialah kita sentiasa perlukan bantuan. Lagi-lagi masa kita tengah lemah kan? Itulah dia. Bukannya lemah sampai lemah yang kau lawan Indon Jepun. Indon Jepun, tolong ingat Indon dah merdeka 1945 tau. And diorang merdeka melawan tau. Guna perang tau. Kita merdeka guna tanda tangan sign babe. Askar pun tak ada lagi babe. Ada pun home guard. Jadi home guard pun kat kampung baru. Itu je lawan komunis. Itu je lah. Diorang dah ada askar Tentera Nasional Indonesia. Kau nak lawan? Tak boleh. So kita gunakan otak. Kita gunakan kepakaran kita berdiplomasi berunding. Sebab itulah benda yang kita pandai. Berunding. Dari awal lagi cara kita berunding. TRT. Berunding lah. Takkan nak perang pula. Itu cara kita. Tak suka pertumpahan darah. So pada 1963 kita start usaha nak tamatkan konfrontasi. Kenapa awal sangat? Kenapa tak tunggu 65 diorang dah settle baru kita buat? Abang, bila kita ada problem, kita tunggu problem tu hancurkan kita baru kita bergerak ke? Ataupun kita dah nampak problem tu, kita terus bergerak?
Mana satu yang awak rasa function? Kan? Mestilah awak nampak problem terus action kan? Macam awak lah. Awak kan? Awak tengah panaskan air tau. Dekat cerik. Tiba-tiba tangan awak tersentuh cerik. Tersentuh. Panas gila babi. Panas ni. Awak akan tarik tangan awak. Panas. Ataupun awak, lepas tu dah setengah jam baru, panas. Mana yang awak buat? Mana yang awak buat? Awak, mana yang awak buat? Oh, terus diam. Tangan dah hancur. Tangan dah lebur dulu baru awak angkat. Apa dik? Bukan macam tu. Dah tahu masalah, settlekanlah. Itulah dia. Itu sebab 63, dia start konfrontasi. Itu jugalah kita start settlekan. Itulah dia. Logik bang. Sejarah is all about logic. Sebab yang buat sejarah ialah manusia, bukan alien. Alah, kau ni tolonglah. Geram aku. Kan? So, usaha menamakan konfrontasi dibuat oleh Yutan. Yutan kan Setiausaha Agung PBB kan? Dia buat CV Narasimhan. Nama. CV Narasimhan dia utuskan untuk berunding antara Indon punya pemimpin dengan Mas punya pemimpin pada bulan Februari 63. Lepas tu Presiden Macapagal. Tadi kalau kita ingat Macapagal presiden mana? Filipin kan? So Presiden Filipin cadangkan buat rundingan dekat Filipin. So Malaysia diwakili macam biasa Muhammad Ghazali Syafiee. So 63, Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan Soekarno. Di mana? Di Tokyo. Yes. Mereka cuba untuk pulihkan kembali, redakan sikit api tu. Pemimpin tertinggi dua-dua tu jumpa. So Tunku Abdul Rahman masa kat sini dah jumpa dengan presiden. Ambillah kesempatan tu cakap, Soekarno, Bung Soekarno, kami di Malaysia hanya untuk menubuhkan Malaysia. Enggak ada apa-apa niat kami untuk menghancurkan saudara kami di Indonesia. Dia kata macam tu. Tapi Soekarno, kau diam bodoh. Kau diam. Okay. So Soekarno pun masih tak berganjak lagi. So persidangan Menteri Luar pada 63, 7, 11 Jun, Tun Abdul Razak pula pergi dekat persidangan mesyuarat Menteri Luar. Cuba nak cari penyelesaian. Indon Menteri Luar lah, Dr. Subandrio dia tu. Lepas tu Tunku Abdul Rahman buat meeting dengan Soekarno dan Macapagal. Tadi kat Tokyo buat deal dengan Soekarno je. Soekarno tak nak dengar. So bawa Macapagal. So Macapagal ni adalah orang ketiga. Gitu. So dia adalah orang ketiga. So 3 pemimpin ni antara Soekarno, Tunku dengan Macapagal di Manila pada 31 Julai sehingga 5 Ogos. Julai bodoh sampai 5 Ogos. So hasilnya dekat sini lah, Indon dan Filipina akhirnya terima pembentukan Malaysia. Tada! Pada 1963. So 64, masuk tahun 64, kan kalau awak nampak tadi 64 diorang masih cuba nak konfrontasi dengan kita kan? Tak habis lagi. Sebab tadi setuju je. Tapi deal hitam putih dia, black and white dia, rasmi dah ada belum? Belum. So ini usaha dia lagi. So 64 dia, Malaysia, Filipina, Indon, 3 negara ni buat persidangan peringkat menteri di Bangkok. Bukan Bangkok, Thailand. Dan satu sidang kemuncak di Tokyo. Tan Nhat Koman, Menteri Luar Thailand, memainkan peranan utama menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. So Tan Nhat Koman, Menteri Luar Thailand. So kalau tadi dekat Manila, Filipin, orang ketiganya, orang tengahnya Filipin, Macapagal. Dekat sini kita buat kat Bangkok ni, maka orang ketiganya, orang tengahnya orang Thailand. Alright? Maka 65. Apa yang terjadi 65 ialah Presiden Soekarno digulingkan. Bukan digulingkan macam dia duduk lepas tu kita gulingkan dia. Bukan kita gulingkan macam roll macam tu. Bukan. Itu guling lain. Ni gulingkan maknanya keluarkan dia dari pemerintahan. Sebab rakyat Indon marah dengan dia. Sebab dia terlalu support komunis sangat. Marah. Lepas tu negara Indon teruk gila. Terlalu teruk. Ekonomi semua jatuh lah apalah. Kata merdeka nak bagus tapi lagi teruk. Rakyat tak puas hati. Akhirnya rakyat pun menggulingkan Soekarno, gantikan dia dengan presiden baru Indon, iaitu Presiden Suharto. So Presiden Suharto ini, Presiden Suharto ni
dia general. Dia pemimpin angkatan tentera. Maknanya masa Soekarno dijatuhkan tu, yang memberontak, yang rampasan kuasa ialah tentera. Tentera Indon yang side dengan Jeneral Soeharto memberontak merampas kuasa daripada Soekarno. Okay. So dah tak ada dah pengaruh komunis. Semua komunis punya tu semua dibunuh, dipenjarakan. So pengaruh komunis hancur dekat Indon. Nasakom semua tak ada dah. So Pancasila punya dasar yang pasal komunis tu dia keluarkan. Yeah. So bila dah bersih, perlu lagi ke untuk kita berkonfrontasi? So akhirnya pada 1966 bulan Ogos, bulan yang sangat keramat, konfrontasi ditamatkan. Dan pada 11 Ogos, seminggu lepas tu, Tunku Abdul Abdul Razak menandatangani Perjanjian Persetujuan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia. Dan pada pukul 12.30 malam, 1 Ogos 2021, masuk bulan Ogos, bulan Merdeka, tamatlah bab 5, bab Malaysia. Ya, yeah. Tepat Tepat. 5.6 base. Sejarah mana? Yes. Okay. Saya start pukul 10 tadi sebenarnya. Saya tu pun tak start betul pun. 10.05 baru saya start pun tadi. So, ada apa-apa soalan?